Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 18 Mac 2021 bersama saya Ismail Adnan dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Sultan Johor sokong langkah kerajaan persekutuan memfailkan rayuan berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Vaksin Sinovac keberkesanan dan kestabilan sama seperti Pfizer. Berita perdana kita mulakan dengan perkembangan berikut. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menyokong langkah kerajaan persekutuan memfailkan rayuan berhubung isu penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian. Pada masa sama menitahkan Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ agar mengambil tindakan yang perlu dan wajar bagi menyokong usaha itu. Titah Baginda Fatwa Negeri Johor yang diwartakan pada 4 Jun 2009 secara jelas menyatakan bahawa penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam adalah tidak diharuskan, tidak dibenarkan serta ditegah dan dilarang. Dalam kenyataan menerusi laman rasmi Facebook Sultan Johor, Sultan Ibrahim bertitah, Johor mempunyai Nakma Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam 1991 yang melarang penggunaan kalimah yang dikhususkan secara eksklusif untuk umat Islam dan ia tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam kecuali dalam keadaan yang dibenarkan oleh perundangan. Fatwa Negeri Johor turut menegaskan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam yang tidak bertepatan dengan maksud yang sebenarnya sebagaimana ajaran agama Islam adalah sama sekali tidak boleh dan tidak dibenarkan. Titah Sultan Ibrahim, sensitiviti umat Islam dan kesepakatan hidup berbilang kaum dan agama perlu diambil kira dalam apa juga keputusan atau penghakiman. Ini kerana isu-isu sensitif sangat dekat di hati baginda selaku Ketua Agama Islam di Johor, khususnya apabila isu itu berkait rapat dalam ruang sempadan agama Islam. Ya, sementara itu Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengadakan perbincangan bersama ilmuwan Islam dan Kristian bagi menyelesaikan isu penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan pendidikan agama Kristian. Turut dibincangkan adalah penggunaan perkataan Kaabah, Baitullah dan solat. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pertemuan secara berperingkat dijangka selesai 2 minggu lagi. Saya tidak mahu ada orang yang mengatakan, you don't have the rights untuk melakukan sesuatu, tetapi dalam constitution everybody has got their own rights, not their own faith untuk mengamalkan agama masing-masing. Amalan agama, no question about this. Tetapi nak menggunakan sesuatu, biarlah ada fahaman di antara semua golongan yang ada dalam negara. Datuk Seri Hamzah memaklumkannya pada sidang media selepas melancarkan bas mobil Jabatan Pendaftaran Negara di Putrajaya. Mengulas rayuan difailkan kerajaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi, ia prosedur biasa dan dibuat mengikut lunas undang-undang. Keputusan membenarkan penganut Kristian menggunakan 4 perkataan itu dibuat Hakim Datuk Nor B. Arifin pada 10 Mac lalu. Datuk Nor B dalam penghakimannya berkata penerbitan buku atau bahan keagamaan Kristian yang menggunakan 4 perkataan itu hendaklah disertakan dengan penafian dan lambang salib pada kulit buku. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin menjadi individu pertama di negara ini yang menerima suntikan vaksin Sinovac hari ini. Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menerima suntikan dos pertama vaksin keluaran China di Hospital Rembau Negeri Sembilan pada 1.30 tengah hari. Khairi tiba di Hospital Rembau pada kira-kira 1.25 tengah hari dan melalui 3 stesen dan juga stesen pertama untuk saringan
pemeriksaan gejala serta suhu diikuti stesen kedua untuk pendaftaran bagi mengesahkan kehadiran untuk suntikan vaksin dan stesen ketiga bagi proses konsultasi dan persetujuan imunisasi. Suntikan vaksin dilakukan Ketua Penyelia Jururawat Hospital Rembau Salha Abdul Samad di stesen keempat dan seterusnya diletak di bawah pemerhatian di stesen kelima. Menurut Khairi, lebih 60 juta dos vaksin Sinovac telah disuntik di seluruh dunia yang memberi keyakinan ia diterima di peringkat global. Saya telah menawarkan diri untuk menjadi orang pertama menerima vaksin Sinovac ini atas prinsip kepercayaan terhadap proses penilaian dan keputusan yang dibuat oleh NPRA dalam memastikan tahap keselamatan, keberkesanan dan kestabilan vaksin yang diberikan di Malaysia. Sinovac sama seperti Pfizer yang telah pun diberikan kepada penduduk ini adalah selamat, berkesan dan stabil untuk diambil. Turut menerima suntikan pertama vaksin Sinovac hari ini ialah 10 petugas barisan hadapan di Negeri Sembilan. Mereka terdiri anggota bomba dan penyelamat, rela dan pengawal Hospital Rembau. Malaysia menerima 100,000 dos vaksin Sinovac pada 15 Mac lalu dan bakal menerima jumlah yang sama pada 22 Mac ini. Ya, hari ini genap setahun Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkenalkan di negara ini. Meski pelaksanaannya memberi kesan psikologi dan emosi, namun ia satu pengalaman yang berharga. Selepas setahun diperkenal, apa kesannya kepada cara hidup masyarakat Malaysia? Wartawan Muhammad Ashraf Ishak melaporkan. Berkuat kuasa hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Saya sedar bahawa saudara dan saudari mungkin merasakan bahawa tindakan yang diambil oleh kerajaan ini menimbulkan kesulitan, kesukaran untuk saudara-saudari menjalani kehidupan seharian. Namun tindakan ini mesti diambil oleh kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang berkemungkinan meragut nyawa rakyat negara kita ini. Pada mulanya PKP diumumkan, rasa panik, rasa terkejut, takut tak dapat nak menghadapi norma-norma barulah yang ditetapkan pada waktu PKP sebab tak boleh buat kerja macam biasa, pergerakan terbatas, semua itulah. Masa tu kita pun tak tahu lagi benda tu macam mana. Kita pun tak pernah rasa yang work from home bagai apa semua. Jadi kita cakap, PKP semua kena duduk rumah. 365 hari telah berlalu sejak kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP buat kali pertamanya di seluruh negara. Istilah PKP yang pada mulanya agak janggal untuk kita sebut, kini sudah menjadi sesuatu yang lazim untuk kita dengar setiap hari. Dalam tempoh setahun ini, negara telah melalui pelbagai fasa PKP. Bermula dengan pelaksanaan PKP secara umumnya, kerajaan kemudiannya memutuskan untuk melaksanakan PKP bersyarat dan PKP pemulihan setelah keadaan semasa beransur pulih. Selain itu, kerajaan juga melaksanakan PKP diperketat dan PKP diperketat bersasar di kawasan-kawasan yang mencatatkan jumlah kes positif COVID-19 yang tinggi. Penguatkuasaan PKP sedikit sebanyak mendidik masyarakat untuk mengubah tabiat hidup demi mengutamakan kesihatan dan keselamatan diri, pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP dan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 telah mencipta norma atau kebiasaan baru dalam kalangan rakyat. Manfaat dia, kita start norma baru, work from home. So sebelum ni kita akan datang kerja setiap hari kan. So in the same time kita boleh praktis bekerja daripada rumah lah kan. So maksudnya semua aktiviti boleh buat daripada rumah. And then yang lain tu macam mana kita nak penjarakan sosial, kita belajar daripada sini lah. Just sekarang dah boleh start kelonggaran sikit. Anak saya, diorang dah praktis norma baru tu. Macam orang kata memang keluar tak boleh sentuh apa-apa, jagalah kebersihan, jaga jarak.
nampak hand sanitizer pakai, gerak basuh tangan. Kalau sebelum makan tu macam diorang sendiri yang well untuk buat benda-benda macam tu. Aspek pendigitalan masyarakat turut berkembang sepanjang tempoh PKP ini. Konsep e-pendidikan terus dimartabat dengan proses pembelajaran para pelajar dilakukan secara maya, manakala aktiviti ekonomi digital mencatatkan peningkatan mendadak terutama dalam aktiviti perniagaan dalam talian. Saya ada buat bisnes online. Tercetusnya bisnes online tu sebab PKP. Kalau tak memang saya takkan buat bisnes pun kan. Jadi sebab PKP ni nampak ramai student yang lain pun cari inisiatif bantu mak ayah untuk gain lagi duit kan. Walaupun hanya terkurung di rumah dalam tempoh PKP, namun bagi setengah pihak, ia merupakan peluang berharga untuk meluangkan lebih masa bersama ahli keluarga. Bila PKP ni, aktiviti kekeluargaan tu lebih banyak dapat dilakukan. Macam bulan puasa tahun lepas, semua orang dapat khatam Quran bersama keluarga, tarawih bersama keluarga. Jadi sesuatu aktiviti yang kita tak boleh lupakan lah sebenarnya. Dia ada kemanisan dia jugalah. Suka atau tidak, pelaksanaan PKP telah membawa banyak hikmah tersirat kepada masyarakat secara amnya. Jika dipandang dari sudut positif, ia bukan sahaja memperbaiki cara hidup masyarakat, bahkan membuatkan kita lebih bersedia untuk menghadapi cabaran mendatang dalam kehidupan seharian. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Seterusnya, situasi semasa COVID-19, kes sembuh hari ini 1,503 terus mengatasi kes baharu 1,213 kes, sekaligus menjadikan jumlah kes aktif berkurangan kepada 14,782 kes. 3 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kematian sebanyak 1,223 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Ya, sementara itu 9 kluster baharu COVID-19 dikenal pasti hari ini. 5 daripadanya kluster tempat kerja, selain 3 kluster komuniti dan 1 kluster pusat tahanan. 2 kluster tempat kerja dikenal pasti di Selangor, dikenali kluster Tapak Bina Persiaran Setia dan Tapak Bina Persiaran San Suria. Johor mencatat 1 kluster tempat kerja dinamakan kluster Jalan Wawasan 9. Manakala di Sabah mencatat 1 kluster tempat kerja yang dikenali sebagai kluster Melamam dan 1 kluster komuniti iaitu Kampung Padang Tembak. Perak turut mencatatkan 1 kluster tempat iaitu kluster Jalan Asuhan. Manakala di Kedah pula merekodkan 1 kluster komuniti iaitu kluster Bunga Tanjung Bendahara. Terdapat 1 kluster komuniti di Sarawak iaitu Sungai Atap dan 1 lagi kluster yang melibatkan pusat tahanan iaitu kluster Depo Imigresen Semuja. Secara keseluruhan, terdapat 428 kluster aktif manakala 10 kluster lagi diisytihar tamat hari ini. 2 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bermula esok sehingga 1 April. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, PKPD itu melibatkan kilang YTY dan asrama pekerja Lekir di Setiawan, Perak. KKM mengesahkan bahawa berlaku peningkatan kes secara mendadak di lokaliti ini dengan kadar kebolehjangkitan dalam komuniti adalah tinggi. Setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi dan jawatankuasa teknikal PKP dan atas nasihat KKM, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kilang YTY dan asrama pekerja bermula 19 Mac sehingga 1 April 2021.
Datuk Seri Ismail turut memaklumkan PKPD di Sekolah Henry Geni di Teluk Mas Melaka dilanjutkan sehingga 2 April. Ia susulan berlakunya peningkatan kes dalam kalangan penghuni sekolah dan terdapat 171 baki sampel ujian saringan sedang menunggu keputusan. Sementara itu, keputusan sama ada rentas negeri dibenarkan atau tidak sempena Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri nanti bergantung kepada jumlah kes dan pematuhan SOP oleh rakyat. Penilaian risiko akan dibuat sebelum keputusan mengenainya dipersetujui. Bagaimanapun untuk menjawab tadi, raya ni boleh balik atau tidak, Kementerian Kesihatan lah yang akan memberikan nasihat kepada jawatan kuasa teknikal ataupun sidang khas MKN sama ada membenarkan atau tidak. Jadi saya dipahamkan katakan bulan Mei nanti mengikut Kementerian Kesihatan mungkin kalau kita semua patuh SOP dan sebagainya mungkin akan turun menjadi 500. Jadi waktu itu mungkin Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian risiko dan menasihatkan kita. Jadi mana-mana yang nak balik kampung tu sama-samalah kita berdoa supaya ada sedikit kelonggaran. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menyambut baik kempen My Baik Hati yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui program strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa semalam. Usaha Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama-sama pemain utama industri telekomunikasi dalam menggerakkan inisiatif ini akan memperkukuh daya saing negara dalam mengurangkan jurang digital dalam kalangan rakyat. Menerusi satu kenyataan media, Datuk Saifuddin memaklumkan konsep crowdsourcing ini akan melibatkan pengumpulan sumbangan alat peranti terpakai daripada syarikat perniagaan dan individu melalui cawangan-cawangan terpilih 6 syarikat telekomunikasi. Antaranya Celcom Axiata Berhad, Digi Telecommunication Sendirian Berhad, Maxis Berhad, U Mobile Sendirian Berhad, Telekom Malaysia Berhad dan Time.com Berhad. Kempen kutipan baik pulih dan edaran alat peranti terpakai ini akan berlangsung selama 12 bulan bermula di Lembah Kelang sebagai lokasi tumpuan utama sebelum diperluas ke seluruh negara. Alat peranti yang berjaya dipulihkan akan disalur kepada penerima B40 yang layak di seluruh negara berdasarkan senarai yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri di bawah Kementerian Keuangan. Manakala alat peranti yang tidak dapat berfungsi akan dilupuskan dan dikitar semula secara selamat melalui program e-waste. Kempen ini juga bertujuan memupuk kesedaran setiap keluarga yang memerlukan alat peranti pintar agar tidak ketinggalan dalam pembelajaran, bekerja dan urusan harian dalam suasana norma baharu. Konsep crowdsourcing alat peranti terpakai ini membawa rakyat serta sektor korporat untuk bersama-sama membantu warga senegara yang kurang berkemampuan ketika menghadapi situasi sukar. Dalam masa sama, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK turut menyambut baik inisiatif kerajaan melalui program strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa. Menterinya, Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar melalui satu kenyataan berkata pihaknya komited bagi memastikan inisiatif ini dapat dinikmati segera oleh usahawan yang disasarkan. Tambahnya, inisiatif itu dapat memastikan perniagaan peniaga dapat diteruskan dan memulihkan kesan daripada kelembapan ekonomi akibat penularan pandemik COVID-19. Antara inisiatif yang telah dikenal pasti MEDAK adalah Geran Khas Prihatin RM1,000 yang dijangka akan memanfaat lebih 1 juta usahawan. Selain itu, antara inisiatif lain ialah dana pembiayaan tambahan sebanyak RM500 juta bagi kemudahan pembiayaan mikrokredit melalui program-program di bawah BSN, Tekun, MARA dan SME. MEDAK juga menjelaskan mereka bersedia membantu dalam menyalurkan insentif pemerkasa kepada usahawan dan koperasi yang terkesan bagi meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Pengorbanan petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan dalam mendepani penularan COVID-19 mendapat pengiktirafan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Anugerah Merit Ibnu Khaldun UIAM disampaikan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajiah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang juga Ketua Perlembagaan UIAM kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah.
Anugerah yang diperkenal pada tahun 2018 itu bertujuan untuk mengiktiraf organisasi yang menerajui serta menyumbang kepakaran kepada masyarakat. Dalam titahnya, Tuanku Azizah menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada petugas Barisan Hadapan atas pengorbanan dan kerja keras yang diberikan dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 yang melanda negara sejak tahun lalu. Our frontliners continue to devote their time and energy to contain this pandemic. Therefore, I extend my deepest appreciation and thanks for all the hard work and excellent contributions shown by the frontliners in tackling the pandemic and making our country safe. Baginda turut diberi penerangan mengenai beberapa koleksi barangan bersejarah dan karya seni pihak UIAM. Turut mengiringi baginda iaitu Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad serta Presiden UIAM Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Komplot dalaman cuba jatuhkan imej kedua polis negara. Perinciannya seketika nanti. Jadi bantuan tunai secara one-off sebanyak RM500 diberikan pada golongan B40 yang telah hilang pendapatan. Dan bayaran tambahan sebanyak RM500 diberikan pada penerima BPR yang berpendapatan RM1,000 dan ke bawah. Kedua-dua kategori ini melibatkan penerima berumur 21 hingga 60 tahun dan tidak melibatkan proses pendaftaran permohonan. Kedua-dua bantuan khas ini akan dibayar mulai Jun 2021 ke akaun penerima masing-masing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej satelit semasa di mana diperhatikan kelompok awan aktif ketika ini tertumpu melibatkan kawasan pesisiran pantai negeri Perak sehingga ke barat negeri Johor, juga melibatkan bahagian tengah dan utara negeri Sarawak, juga di sekitar bahagian pedalaman negeri Sabah yang menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Walau bagaimanapun, melalui paparan imej kamera radar semasa, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta rebut petir yang berlaku pada petang tadi kini sudah mula beransur reda, dan untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula diperhatikan keadaan cuaca lembap yang berlaku sejak dari petang tadi kini masih lagi sedang tertumpu melibatkan bahagian tengah dan juga utara negeri Sarawak, juga sedikit melibatkan bahagian pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah yang masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Dana berjumlah 100 juta ringgit dikeluarkan dari akaun Yayasan Akal Budi antara Disember 2012 dan Mei 2018. Saksi ke-99 pegawai penyiasat SPRM, Khairuddin Kilau memaklumkannya dalam perbicaraan kes selewing dana Yayasan Akal Budi terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Khairuddin juga memberitahu kira-kira 100 juta ringgit turut disalurkan ke dalam akaun bank Yayasan Akal Budi dalam tempoh sama semasa pemeriksaan semula Timbalan Pendakwa Raya Lee King Fat. Siasatan menunjukkan Yayasan Akal Budi hanya memiliki satu akaun bank dan pihak berkuasa tidak membekukan akaun tersebut semasa siasatan. Rekod penyata bank untuk tempoh sama menunjukkan pengeluaran terakhir berjumlah lebih RM9,300,000 dilakukan pada 28 Mei 2018. Jumlah tersebut dibayar Yayasan Akal Budi kepada Yayasan Al-Falah tetapi tujuan pembayarannya tidak jelas. Siasatan SPRM tidak menemui minit mesyuarat atau ketetapan mengenai pemindahan jumlah wang itu. Yayasan Al-Falah ialah badan berkaitan keluarga Datuk Seri Zahid. Khairuddin turut mengesahkan wang berjumlah lebih 9 juta itu dipindahkan daripada Yayasan Akal Budi selepas pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Perbicaraan disambung esok. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur memaklumkan komplot untuk menjatuhkannya dikesan sejak tahun lalu. Justru beliau mahu ia didedahkan kepada umum sebelum menjadi barah kepada pasukan. Beliau menyifatkan tindakan itu berbahaya dan berpotensi melumpuhkan keutuhan PDRM. Komplot itu juga turut dipengaruhi individu yang mempunyai rekod tidak baik. Berbagai-bagai perintah tetap Ketua Polis Negara bagi mengawal tata cara prosedur-prosedur menetapkan prosedur-prosedur kerja ni tadi. Kita junjung yang itu. Ya? Bukan kita punya selera sendiri. Satu hari besok kita akan naik pangkat, saya akan duduk di atas. Ini semua kawan-kawan saya. Kita boleh memerintah negara ini. Itulah mentaliti yang ada pada grup ni tadi, yang saya cakap ni tadi. Beliau mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas mengadakan lawatan rasmi pertama ke IPK Johor. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjelaskan Tan Sri Abdul Hamid Badur perlu membangkitkan isu kewujudan komplot dalaman untuk menjatuhkan imejnya sebagai Ketua Polis Negara dalam mesyuarat Suruhanjaya Perkhidmatan Polis SPP. Beliau menjelaskan SPP akan melakukan siasatan menyeluruh sebelum mengambil tindakan lanjut untuk menyelesaikan kes berkenaan. Kalau ada sesiapa yang melakukan kesalahan ini, maka kita akan ambil tindakan kerana SPP boleh dengan kuasa yang ada untuk kita lakukan tindakan yang boleh diambil kepada mana-mana pegawai ataupun anggota yang di bawah sana. Bercakap kepada media selepas melancarkan bas mobil Jabatan Pendaftaran Negara di Putrajaya, Datuk Seri Hamzah memaklumkan beliau berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi Tan Sri Abdul Hamid Badur. Ya, kerajaan meningkatkan peruntukan bagi program vaksinisasi kepada RM5 bilion menerusi program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ini bagi mempercepat pembentukan imuniti kelompok dalam kalangan rakyat. Langkah itu dilihat mampu mengurangkan impak pandemik sekaligus mempercepat fasa pemulihan ekonomi. Ke arah itu, sasaran imunisasi berkelompok disegerakan kepada Disember 2021 berbanding sasaran awal pada suku pertama 2022. 3.5 bilion daripada peruntukan itu digunakan untuk pembelian vaksin dan 1.5 bilion disalurkan untuk program vaksinasi. Untuk mencapai sasaran ini, seramai 15,000 petugas akan ditempatkan di hampir 950 pusat pemberian vaksin di seluruh negara.
Jadi marilah kita sama-sama bersama bagi menjayakan program vaccination ini agar kita boleh buka semula sektor ekonomi yang terbesar secepat mungkin. Bagi memastikan perbelanjaan yang disalurkan akan menghasilkan kesan berganda terhadap ekonomi, kerajaan memperuntukkan RM2.5 bilion bagi kontraktor-kontraktor menjalankan projek berskala kecil. Ini termasuk RM200 juta tambahan bagi projek penyelenggaraan jalan persekutuan dan RM50 juta bagi projek penyelenggaraan rumah PPPR. Selanjutnya, kerajaan turut melanjutkan tempoh pelonggaran prosedur perolehan sehingga 31 Disember 2021 untuk mempercepatkan pelaksanaan pembangunan ini jiwa sajalah. Skim mikrokredit berjumlah RM1.5 bilion turut diperkenal bagi membantu pengusaha mikro dan PKS. 4 institusi terlibat iaitu Bank Simpanan Nasional BSN, Tekun Nasional, MARA, SME Corp dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Malah faedah kadar pinjaman dikurangkan kepada 3%. Kesemua inisiatif itu adalah selaras dengan usaha kerajaan untuk memastikan sektor ekonomi mampu digerakkan semula. Beliau berkata demikian pada sidang media strategi pemulihan ekonomi negara di Putrajaya. Sementara itu, kerajaan sedang mengkaji pelbagai jenis cukai untuk membantu meningkatkan hasil pendapatan negara. Namun Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan cukai baharu tidak akan diperkenal sehinggalah ekonomi negara kembali stabil. Ini dan juga rakan-rakan kita saya di Menteri Kewangan, we think the timing is also important. I think kita percaya semasa ekonomi baru sedang pulih. It is not the right time to introduce any new taxes or any change in taxes because I think the focus should be on revitalizing the economy. Hasil pendapatan negara berkurang disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 dan 2.0. Namun kerajaan optimis ekonomi negara akan bertumbuh antara 6.5 sehingga 7.5% pada tahun ini. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan kadar defisit fiskal negara dijangka berada pada kadar 6% tahun ini susulan pelaksanaan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa. Kadar itu lebih tinggi berbanding unjuran awal 5.4% pada pembentangan belanjawan 2021 sebelum ini. Teman-teman Menteri Kewangan saya akan fokus dengan agenda konsolidasi fiskal consolidation agar empower tahap 6.2 last year was 6.2 consolidation. But of course, in the longer term, the economy that itu will continue to have the ability to lower the deficit. Tapi buat masa ini, saya rasa yang penting adalah hadap krisis ekonomi, hadap krisis kesihatan ini, we need to make sure that our economy continue to function. Syarikat dalam sektor pengilangan dan pembuatan boleh mendaftar dengan inisiatif Safe at Work di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI bermula 1 April ini. Langkah itu akan membolehkan pekerja kontak rapat COVID-19 untuk terus bekerja dalam situasi protokol baharu yang dinamakan Safe Work Bubble. Menurut menterinya, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, kerjasama majikan amat penting bagi menjamin kesihatan pekerja sekaligus dapat mengelakkan gangguan operasi dan produktiviti syarikat. Perbelanjaan yang layak mendapat potongan cukai tambahan ini dihadkan kepada RM50,000 bagi setiap syarikat. Dan syarikat boleh membuat pendaftaran di COVID-19 Intelligent Management System ataupun CIMS. Inisiatif itu dirangka menerusi rundingan bersama pihak-pihak berkepentingan merangkumi Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Tenaga Kerja dan Persatuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM. Sehingga 16 Mac tahun ini, sektor pengilangan dan pembuatan menyumbang 58.1% bersamaan 194 kluster kepada kes-kes positif COVID-19 dalam negara. Ya, saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Seterusnya, kita ke laporan sukan. Ya, jadi kita bersama rakan penyampai Nazri Fahmi untuk laporannya. Silakan.
peminat bola sepak tanah air boleh kembali ke stadium. Perhatian negara cemerlang di All England. Terima kasih Dia dan Ismail. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Berita baik buat peminat bola sepak tanah air. Bermula 1 April ini, kehadiran penonton di stadium bagi peranan bola sepak Liga Malaysia di kawasan PKPB dan PKPP dibenarkan dengan syarat yang ketat. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jumlah kapasiti penonton tertakluk kepada status PKP Stadium yang menjadi venue untuk Liga Malaysia. Di kawasan PKP bersyarat 10% kapasiti penonton atau 2,000 orang, mana-mana yang lebih rendah, dengan kawalan penyeliaan sepanjang masa. Yang kedua, di kawasan PKP pemulihan atau PKPP, 25% kapasiti penonton atau 8,000 orang, mana-mana yang lebih rendah, dengan kawalan penyeliaan sepanjang masa. Walau bagaimanapun, semua penganjuran kejohanan dengan kehadiran penonton adalah tertakluk kepada kebenaran KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Kebenaran ini akan mula berkuat kuasa pada 1 April 2021 dengan 2 perlawanan bola sepak dalam Liga Malaysia yang akan dibenarkan dahulu sebagai percubaan. Datuk Seri Ismail turut memaklumkan penjualan tiket hanya dibenarkan secara dalam talian. Pihak stadium juga perlu memantau pematuhan SOP semasa pergerakan keluar dan masuk penonton di stadium. Susulan itu, 2 lokasi percubaan untuk pengurusan penonton dikenalpasti Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Stadium terlibat adalah Stadium Sultan Ibrahim Johor dan Stadium KLFA Ceras Kuala Lumpur. Stadium Sultan Ibrahim akan mengendalikan peranan Liga Super antara Johor Darul Ta'zim JDT dengan Melaka United pada 2 April nanti. Manakala Stadium KLFA akan menyaksikan aksi antara Kuala Lumpur City FC dengan Sabah FC. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, perlawanan bakal menjadi projek perintis atau perlawanan percubaan bagi kemasukan penonton musim ini. Beliau turut mengucapkan penghargaan kepada Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan dan Perdana Menteri atas kebenaran berkenaan. Perkembangan badminton All England. Bergu wanita negara Pilitan M. Tinah meneruskan momentum kecemerlangan dengan mengunjukkan pilihan keempat Jongkapon Kiti Harakul Paurinda Prajongjai dari Thailand pada pusingan pertama. Pasangan muda yang menjuarai kejohanan terbuka Switzerland 2 minggu lalu itu tidak berdepan kesukaran untuk menundukkan lawan dengan 21-17 di set pertama. Walaupun menerima tentangan sengit pada set kedua, Pilitan tetap melengkapkan kemenangan dengan keputusan 23-21. Mereka bakal bertemu pasangan tuan rumah Jessica Hopton, Jenny Moore di pusingan kedua. Turut mara ke pusingan kedua, pemain persaingan lelaki negara Lee Zijia yang menewaskan Brian Yang dari Kanada 21-13, 21-10. Bagaimanapun, persaingan wanita Sona Chia gagal mengikut jejak rakan senegara apabila tewas kepada bekas juara dunia Pusara V. Sindhu 11-21, 17-21. Sementara itu, turut mara ke pusingan kedua adalah 2 bergu lelaki profesional negara Goh Wishem Tam Wee Kiong dan Ong Yi Sin Teo Yi. Gandingan Vishem Vikyong yang turun selaku pilihan ketujuh mencatat kemenangan 21-11, 21-18 ke atas pasangan Mark Lemfus, Marvin Sidil dari Jerman. Mereka akan bertemu pasangan Denmark Matthias Christensen, Niklas Noh di pusingan kedua. Manakala pasangan Yu Sin Yi turut layak selepas menundukkan bergu India MR Arjun Dhruv Kapila 21-13, 21-12. Mereka bakal berdepan pilihan keempat Hiroyuki Endo Yuta Watanabe dari Jepun di pusingan kedua.
Pasukan badminton Indonesia menarik diri daripada terbuka All England. Tindakan itu dilakukan selepas pasukan itu diarah menjalani kuarantin COVID-19. Menurut penganjur, kuarantin 10 hari dikenakan susulan salah seorang penumpang pesawat dinaiki pasukan Indonesia positif COVID-19. Arahan kuarantin itu menyebabkan gangguan kepada jadual perlawanan, memaksa Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia bertindak menarik diri. Kenapa bisa sampai dengan 10 hari ya, dan memang yang mendapatkan email, sementara ada beberapa tim kita yang memang tidak mendapatkan email. Ya, yang kedua, bagaimana hasil daripada email tersebut menyatakan bahwa harus isolasi 10 hari, otomatis memang harus tim ya, karena sebagian besar itu memang karena atlet semua. Ya, otomatis tadi harus langsung pada saat tadi memberikan informasi, kebetulan yang terakhir kali main itu Hasan dan Hendra. Ya, setelah itu semua diantar oleh panitia langsung ke hotel dan harus isolasi di hotel, di kamar masing-masing. Nah, menurut Sohaib Bagja, arahan kuarantin bermakna semua pemain Indonesia tidak dapat bersaing dalam pusingan semasa atau pusingan seterusnya. Aksi Liga Malaysia 2021. Dua pasukan teratas Liga Super, Johor Darul Takzim JDT dan Terengganu FC TFC, masing-masing mencatat keputusan seri di laman sendiri sekaligus gagal untuk meneruskan momentum 3 kemenangan sebelum ini. Pada aksi keempat itu, juara bertahan JDT berkongsi satu mata dengan Selangor FC selepas seri satu sama, manakala TFC pula diikat Melaka United dengan jaringan yang sama. Pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim, kecemerlangan penjaga gol Selangor FC Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid menggagalkan misi JDT meraih 3 mata penuh. JDT turut gagal menyempurnakan 2 sepakan penalti pada setiap babak sekaligus merekodkan keputusan seri satu sama. Pada aksi tersebut, Selangor FC terlebih dahulu mengejutkan JDT apabila hantaran Oliver Bath berjaya disempurnakan Ifadayo Omosuyi untuk The Red Giant mendahului 1-0 pada minit ke-6. JDT bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-11 menerusi Bergson da Silva yang bijak menyambut hantaran Gonzalo Cabrera. Harimau Selatan kemudian berpeluang untuk menang pada pertemuan tersebut. Namun, sepakan penalti Cabrera pada minit ke-42 dan da Silva pada minit ke-77 gagal meneja jaring. Keputusan itu bagaimanapun menyaksikan JDT masih lagi kekal di takhta Liga dengan 10 mata selepas 4 perlawanan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara tuan rumah TFC dengan Melaka United. Alec Goncalves meledak gol pertama musim ini apabila menyempurnakan sepakan penalti seawal minit ketiga untuk gol pembukaan Melaka United. TFC bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan pada babak kedua apabila penyerangnya Jordan Mintah meledakkan gol pada minit ke-66. Keputusan itu bagaimanapun tidak mengubah kedudukan TFC yang masih berada di kedudukan kedua Liga selepas berkongsi 10 mata dengan pendahulu JDT. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC naik ke kedudukan ketiga Liga Super dengan kemenangan 3-0 ke atas Perak FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dominic da Silva memberi kelebihan kepada KL City pada minit ke-41 dengan gol ketiga pribadinya pada musim ini sebelum Romain Morales menambah 2 gol lagi di babak kedua. Keputusan itu menyaksikan KL City mengutip 7 mata di tangga ketiga, 3 mata di belakang pendahulu JDT dan TFC. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kedah Darul Aman FC bangkit pada babak kedua menewaskan PJ City FC 3-1. PJ City terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah apabila Kogiles Warren Raj membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti pada minit ke-39. Namun, KDAFC melakukan kebangkitan menakjubkan dengan meledakkan 3 gol pada babak kedua hasil jaringan Baru Bakhtiar, Kepa Sherman dan Fayyad Zulkifli Amin. Keputusan menyaksikan skuad Elang Merah yang memulakan kempen agak hambar berjaya melonjak ke tangga keempat dengan kutipan 7 mata selepas 4 perlawanan, manakala PJ City di tangga ke-6 dengan 5 mata.
Latihan berpusat semua atlet kebangsaan secara kuarantin di 4 lokasi ditamatkan hari ini. Atlet 28 jenis sukan itu kini diberi kelonggaran menjadi latihan berpusat secara terkawal. Saya nak ambil kesempatan nak ucapkan berbanyak-banyak tahniah kepada semua atlet. They are all committed. Atlet semua, yang atlet jurulatih pun kuarantin sekali. Yang datang daripada dalam negara, dari luar negara, keseluruhannya hampir mencecah 800 di 4 tempat lah, di Pandan, di Bukit Jalil, Bukit Kiara dan juga Langkawi. So I think this commitment demonstrated by our athlete ni kepada saya amat saya sanjungi tinggi sangat. 630 atlet podium para pelapis kebangsaan dan jurulatih negara menjalani latihan pusat secara kuarantin sejak 14 Januari lalu. Mereka berlatih di Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, Kompleks Sukan Kramat, Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara, Kompleks Sukan Paralimpik Kampung Pandan dan Pusat Pelayaran Kebangsaan di Langkawi. Ketua Jurulatih baru skuad angkat berat negara Naharuddin Mahayuddin berdepan tugas getir mempersiapkan skuad kedua tamasya besar iaitu Kesukan SEA Hanoi dan Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Beliau akui masih perlu masa untuk betul-betul mengenal pasti atlet dan potensi mereka. Memandangkan Majlis Olimpik Malaysia tidak menghantar wakil angkat berat ke tamasya Olimpik, jurulatih itu mengalihkan fokus kepada persiapan dua tamasya sukan berkenaan. Yang saya ada, kita target pada SEA Games yang terdekat ni, dan yang paling penting adalah Commonwealth tahun 2022. So ini sangat penting sebab angkat berat agak sukar sebab kita ada qualified sama macam Olimpik. So sasaran kita sangat penting adalah bulan 10 ini. Kalau kata kita gagal bulan 10 ni, kemungkinan besar kita akan tipis untuk ke Olimpik yang ke Commonwealth yang sebenar. Naharuddin dilantik Ketua Jurulatih Skuad Angkat Berat Negara pada Januari lalu. Padang di Stadium Nasional Bukit Jalil di Bandar Sukan Kuala Lumpur dijangka siap pertengahan tahun ini. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah Perbadanan Stadium Malaysia PSM. Menurut pengurusinya Tan Sri Tony Fernandez, ahli Lembaga Pengarah setuju melantik dua perunding melaksanakan naik taraf melibatkan anggaran RM10 juta. We want to fix the pitch. Today the board agreed on appointing two consultants and we have a date, June 22. We hope to have a new pitch which will be world class. Most important from that is a pitch that is maintained well. 4 sampel rumput diuji kesesuaian untuk digunakan dalam beberapa jenis sukan iaitu bola sepak, rugby dan atletik. Dalam sidang media sama, Tony turut mengumumkan peletakan jawatan selaku pengurusi PSM berkat kuasa Sabtu ini. Peletakan jawatan dibuat selepas 2 tahun 7 bulan memegang jawatan berkenaan. Unfortunately, it came in the middle of a term. There's a law which hopefully I think will change, that if I come in the middle, I can't fulfill my full 4 years. So whoever was the chairman before, it's counted as my 4 years. So I had 2 years, 7 months. I would have liked another couple of years to really finish off those 3 topics. At least the football pitch is very important to me, and to try and start Kerala Live. But you know, with COVID and everything, actually we did an amazing job. Sekian saja berita sukan untuk malam ini. Kembali semula bersama Dia dan Ismail untuk perkembangan selanjutnya. Silakan.
Baik, dalam segmen hashtag baru saja berusia 8 tahun tetapi kemerduan suaranya mengalunkan azan sungguh mengagumkan. Suara Muhammad Nur Iman Muhammad Razi atau dikenali Iman tular selepas dimuat naik gurunya Muhammad Sazlidi di Twitter miliknya beberapa hari lalu. Jelas Muhammad Sazli beliau meminta Iman mengalunkan azan selepas dia memberitahu suka mengaji serta azan dan bercita-cita mahu menjadi seorang imam. Rakaman spontan itu dibuat ketika menunggu murid-murid yang selesai sesi sekolah dijemput penjaga mereka. Tular di media sosial sebuah tangki gergasi dibawa di atas jalan raya di Melaka beberapa hari lalu. Video ini mula dimaknai Ika Farhana di TikTok. Ramai yang teruja kerana jarang-jarang sekali dapat melihat tangki sebesar itu yang juga agak menggerunkan pengguna jalan raya. Tangki tekanan ini dikatakan bagi menyimpan gas atau cecair dan biasanya untuk kegunaan industri minyak dan gas. Langkah seorang pengawal keselamatan memeriksa suhu setiap penumpang kereta mendapat pujian ramai. Bagaimanapun demi menjaga keselamatan, pengawal terbabit dilihat menghulurkan alat pengimbas suhu dengan menggunakan batang besi. Walaupun aksi ini jarang-jarang dilihat, namun pengawal ini dilihat begitu komited dalam menjalankan tugasnya. Ya, dalam Bidiva untuk hari ini, rezeki sememangnya tidak pernah salah alamat. Bagi penyanyi dan guru yoga Atilia Harun, meski beberapa kerjaya seninya tertunda sepanjang tahun lepas, malah kerjayanya sebagai guru yoga turut terkesan, beliau bersyukur diberi peluang menulis rencana untuk sebuah portal. Menurut anak kepada penyanyi legenda Salamiah Hassan, meski tiada pengalaman menulis mengenai rencana kesihatan, namun semuanya perlu dipelajari kerana ia merupakan satu peluang baharu buat dirinya. Tak pernah, saya cuma menulis lirik saja sebelum ni. Saya tulis lirik untuk lagu-lagu movies, untuk lagu-lagu iklan, lagu saya sendiri. Tapi untuk menulis artikel tak pernah. Ya, jadi baru saya start pada bulan Jun tahun lepas. Jadi saya dah ada lebih kurang daripada 20 artikel lah. Semua online. Semua mengenai kesihatan, macam mana kita nak go through this pandemik, macam mana kita nak stay sane, kita nak buat breathing exercise, buat yoga sikit. Ada penulisan dan juga ada video. Ditanya sama ada bidang penulisan yang baru diceburi itu bakal menjadi kerjaya tetapnya, Atilia menjelaskan beliau amat berbesar hati jika ada suatu hari nanti beliau dapat menghasilkan rencana mengenai muzik. Saya suka sampai sekarang ni saya punya komitmen dengan portal itu adalah menulis tentang fitness, tentang yoga, tapi saya ingin menulis lebih banyak tentang muzik. Sebab saya penglibatan saya dalam muzik ni sejak saya berumur 12 tahun. Sekarang saya berumur 47 tahun. Jadi saya mempunyai ibu yang dalam industri ni juga. Jadi saya mempunyai banyak, apa orang kata tu, experience lah. Bukannya banyak sangat pengetahuan lah. Tapi saya kenal orang ni, saya tahu macam mana, macam datang ke RTM ni saya rasa macam ya Allah ya Tuhanku, rindunya inilah tempat mak saya menang bakat TV pada tahun 1972. Jadi saya banyak absorb dan banyak dikelilingi oleh benda-benda macam ni dari kecil. Jadi saya ingin menulis tentang itu. Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia.
kami sudah bersedia. Kami juga Sudah bersedia. Kamu sedia ke? Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Ya, dengan itu berita perdana edisi 18 Mac 2021 berakhir di sini. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan ini, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.